Kita menyambung lagi bicara kita dalam ruang ilmu di bawah tajuk lidah merupakan bayangan kepada hati. Dalam kitab ataupun dalam karya Al-Imamu Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ada satu bab daripada kitab itu yang membahaskan tentang afatul lisan, yakni bencana ataupun bahana yang terjadi akibat daripada lisan manusia itu sendiri. Wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma amin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berada kita pada malam ini 7 Safar. Masa terus berlalu meninggalkan kita untuk kita meneruskan sisa dan baki hayat kita hinggalah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Semoga baki masa yang masih dipinjamkan Allah Subhanahu wa taala ini kita diberikan kekuatan untuk istiqamah sebagaimana menepati tujuan kita dicipta Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk kita mengabdikan diri kepadanya dengan sepenuh pengabdian. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung lagi bicara kita dalam ruang ilmu di bawah tajuk lidah merupakan bayangan kepada hati. Dalam kitab ataupun dalam karya Al-Imamu Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ada satu bab daripada kitab itu yang membahaskan tentang afatul lisan, yakni bencana ataupun bahana yang terjadi akibat daripada lisan manusia itu sendiri. Mutakhir ini umat Islam khususnya menghadapi dengan pelbagai ujian dan kemelut dalam kehidupan. Dan kadang-kala walaupun ujian itu tidak secara khusus berlaku kepada kita, tetapi nampaknya kita lebih berminat untuk mengulas setiap kejadian yang berlaku itu melebihi daripada orang yang berada dalam ujian itu. Maka atas kepentingan itu kita merenung di awal tirai bicara ilmu kita pada malam ini sebagaimana mafhum hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Sabda Nabi SAW yang bermaksud,
boleh jadi seseorang itu menuturkan satu kata-kata yang mana pada penutur itu apa yang diucapkan itu hanyalah kebiasaan bagi lidahnya. Rupa-rupanya dengan kata-katanya itu menyebabkan dia dihumban ke dalam neraka Allah selama 70 tahun. Ini pesanan Nabi SAW. Begitulah lazimnya kita dalam kehidupan ini. Kadang-kadang apa yang kita bicarakan itu kita sendiri tidak menyedari bahawa lisan kita sedang menuturkan sesuatu yang mungkin tidak bermanfaat atau kurang manfaatnya, bahkan lebih berat lagi kalau menyakiti orang yang sedang mendengar pertuturan kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, betapa beratnya gambaran ancaman di dalam hadis ini supaya lidah kita yang tidak bertulang itu sering digambarkan lebih tajam daripada pedang. Tetapi kesan daripada kata-kata walaupun hanya satu ungkapan yang lahir yang terbit daripada pengucapan itu menyebabkan pengungkap itu kekal lamanya dalam azab Allah Azza wa Jal. 70 tahun masa akhirat tak terbanding dengan masa dunia, kerana dalam surah As-Sajdah, ayat yang kita baca bagaimana gambaran hari dunia dibanding dengan gambaran hari akhirat. Satu hari akhirat bersamaan dengan 1000 hari dunia, 1000 tahun dunia. 70 tahun akhirat, Allah lunyai kita kalau bahasa mudahnya. Jadi saya sering menyebutkan terdahulu, peringatan itu dekat pada diri saya sendiri yang menuturkannya. Boleh jadi satu kebaikan yang kita buat, misalnya kita bersedekah, misalnya. Dan nak bersedekah tu tak mengambil masa yang lama. Mungkin sebagai satu usikan bersama. Yang lamanya kita nak memikirkan warna apa duit nak masuk dalam tabung tu, itu sedikit lama berbanding dengan kita nak masuk dalam tabung tu. Itu tak lama. Tetapi kebaikan yang begitu singkat kita buat itu menyebabkan kita kekal lama dalam kebaikan yang abadi di akhirat. Sebagai renungan kontranya, begitulah kejahatan. Ketika kejahatan itu mencapai rasa puncak untuk melakukannya, keseronokan itu juga hanya seketika. Tetapi kita selalu terlupa keseronokan yang seketika ketika melakukan perkara yang bertentangan dengan kebaikan itu boleh jadi ia mengakibatkan kita kekal di dalam balasan Allah yang kekal di dalam neraka. Ada dua saja imbangan itu. Buat baik pun tak lama, buat sebaliknya pun tak mengambil masa yang lama. Nikmat itu, nafsu itu dilempiaskan dalam keadaan yang seketika sahaja. Maka pilihlah, setelah Allah memberi kita hidayah yang begitu melengkapi daripada kejadian insan, dibekalkan dengan wahyu, wahyu itu disampaikan oleh pesuruhnya. Maka tidak ada hujah di hadapan Allah untuk kita mengatakan bahawa kita tidak ada petunjuk. Maka apabila memilih kebaikan, itulah selari dengan fitrah manusia itu sendiri. Tetapi apabila memilih keburukan dan kejahatan, maka itu atas pilihan manusia itu sendiri, walaupun diizin dan ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak bawakan satu kisah pada malam ini. Kisah itu dicatatkan oleh Abu Ja'far At-Tabari di dalam karyanya Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Quran.
Kata mufassir yang bernama Abu Ja'far ini ataupun Imam At-Tabari ini membawakan kisah ini khususnya ketika memulakan pentafsiran ayat yang ke-12 dalam surah Luqman. Betapa unggulnya peribadi Luqman itu sehingga namanya terpilih di sisi Allah menjadi salah satu kalimah, bahkan nama, bahkan yang disebut sebagai satu surah daripada 114 surah dalam Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Ketika dihambat dan dijejaki perjalanan itu oleh pengintip upahan Suraqah yang akhirnya terbenam kedua lutut kudanya itu ke dalam pasir. Dia nak bangun pun tak mampu, dia nak bunuh Nabi SAW. Walaupun ditawarkan kepadanya dengan tawaran yang cukup besar. Akhirnya dia pulang begitu saja. Itu pun Abu Bakar yang menemani Rasulullah SAW, nama Abu Bakar itu hanya disebut ganti nama saja. Idhuma fil ghar. Ketika keduanya Rasulullah SAW dan peneman baginda itu, kedua-duanya itu di dalam gua. Tak sebut nama Abu Bakar. Walaupun begitu, watak yang penting itu tercatat di dalam Al-Quran. Tetapi nama Luqman disebut sebagai satu surah. Sudah pasti mempunyai keistimewaan dan kelebihan sehingga Allah mengangkat darjat Luqman itu diceritakan peribadi di dalam Al-Quran. Secara terperincinya tidak diberitakan kepada kita di dalam surah Luqman ini peristiwa dan generasi ataupun era kehidupan Luqman ini di zaman Nabi mana. Cuma ada riwayat-riwayat yang membahaskan berdasarkan pandangan sejarawan. Wallahu a'lam, kita kembalikan kesemuanya itu kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, maha bijaksana. Sekadar yang mampu kita terima daripada hidangan Allah yang cukup mewah ini, kita ambillah pelajaran daripadanya. Kisah ini disebutkan oleh Imam Abu Ja'far di dalam tafsirnya. Minta maaflah kalau terlalu halus dan kedudukan skrin tu pula terlalu jauh ke depan. Tapi tak apa, saya ceritakan. Berdasarkan riwayat ini, Imam Abu Ja'far menyebutkan bahawa diriwayatkan daripada Ibnu Waqi' daripada sana daripada Abi Al-Ashhab daripada Khalid Ar-Rabai bahawasanya Luqman ini adalah abdan Habsyian Najjaran. Sedikit gambaran bahawa Luqman ini adalah bangsa Utopia dan profesionnya sebagai, dan dia adalah keturunan Najjar, Bani Najjar. Lalu Luqman ini bekerja di bawah tanggungan tuannya, Maulahu. Tak disebut di sini apa profesionnya, tak disebut. Sebahagian riwayat sebut dia penggembala kambing, tapi dalam riwayat Ibnu Jarir ni tak disebutkan. Pada suatu hari, tuan ataupun majikan kepada Luqman ini menyatakan hajat untuk menjamu tetamunya yang bakal datang. Lalu apa yang perlu dilakukan oleh Luqman? Majikannya meminta supaya Luqman menyembelih seekor kambing daripada kambing-kambing yang dipelihara itu. Bukan itu saja, tetapi ada pesanan yang lebih penting daripada sembelihan itu, iaitu tolong bawa dan hidangkan kepada tetamuku bahagian daging yang paling baik. Bila
bila sebut kisah ni, teringat masa kita tak begitu ada komitmen besar dulu. Kalau di kawasan saya Kelana Jaya tu, pagi Sabtu boleh pergi pasar tani. Tapi kalau pergi pasar tani nak cari daging dan nak dapat daging batang pinang, tak boleh pergi pukul 8. Ada orang sembahyang subuh kat pasar tani sebab nak daging batang pinang tu. Tak apalah, itu cerita orang tu. Tapi kita cerita bahagian daging yang direbut dan harganya mahal. 12 tahun dulu, batang pinang rasanya tak sampai RM30 lagi. Kalau mahal pun RM32. Sekitar 26, 28. Tapi hari ni daging batang pinang menggigil tuan-tuan nak keluar duit nak belinya. Bagi kita yang sekadar kemampuan yang kita ada. Yang ada kelebihan, tak ada masalah. Mengapa daging batang pinang tu mahal? Kerana bahagian itu bahagian yang cukup terhad dan bahagian itu adalah bahagian yang paling lembut. Bukan cerita dah masak. Cerita belum masak pun kalau kita tarik dia putus. Sebab lembut bahagian itu. Dan kenapa bahagian itu jadi lembut? Sebab bahagian batang pinang itu adalah bahagian yang terletak di belakang lembu dan bahagian itulah yang paling kurang pergerakan. Kalau batang pinang tu duduk kat kaki, mesti dia keras sebab dia bergerak. Ketika saya membaca kisah ini, kalau tak baca sampai habis, bila sebut daging paling baik, dalam fikiran saya mesti Luqman bawa batang pinang kambing pada tuannya untuk dihidangkan kepada tetamu yang bakal dijamu itu. Selesai tugasan menyembelih, maka dihidangkan sebagaimana permintaan tuan majikannya tadi. Tetapi ternyata apa yang dikehendaki dan difahami oleh majikannya tadi dengan apa yang dipersembahkan oleh Luqman terlalu meleset. Luqman membawakan bahagian yang paling baik itu adalah lidah dan hati dalam kisah ini, riwayat ini. Jadi oleh kerana majikan pun dah terkejut, majikan tanya kepada Luqman, adakah ini bahagian yang paling baik yang kau ketahui, wahai Luqman? Maka Luqman menjawab kepada majikannya, benar wahai tuanku, majikanku. Kalau begitu tak apalah. Dah kerana kau bawa bahagian ini, aku jamulah tetamu dengan bahagian ini. Tetapi jauh dari sudut hati majikan dia tadi rasa tertanya-tanya dan rasa tak puas hati lagi. Mengapa Luqman dalam banyak-banyak bahagian daging kambing, dah lah sikit daging tu, dia hantarnya lidah dan hati? Bukan semua orang makan lidah dan bukan semua orang makan hati. Makan hati bukan maksud makan hati yang kita sebut sakit hati tu. Makan hati tu. Selesai tetamu pulang, majikannya sekali lagi berjumpa dengan Luqman, wahai Luqman, tolong sembelih kambing yang kedua, tolong bawakan kepadaku bahagian yang kalau kita bagi orang pun orang tak berebut lah. Luqman masih membawa bahagian yang sama walaupun diminta dalam perbandingan yang paling baik dan yang paling jelek, iaitu bahagian lidah dan hati. Ketika inilah tuannya bertanya secara jelas, mengapa bahagian yang paling baik lidah dan hati, dan mengapa bahagian yang paling buruk aku minta juga engkau bawa lidah dan hati. Kata Luqman yang diriwayatkan dalam riwayat ini, innahu laisa min syai'in atyabu minhuma idza tabah. Wahai majikanku, sesungguhnya tak ada bahagian yang lagi baik dalam sesuatu tubuh itu melainkan apabila baik lidah dan hati. Baiklah tubuh tu. Dan sebaliknya begitulah. Tidak ada bahagian yang paling buruk dalam tubuh itu melainkan apabila kedua-duanya itu membawa keburukan dan satu bencana, maka seluruh daripada rambut sampai ke hujung kaki itu turut terpalit kesan daripada kedua-dua bahagian tadi. Kita rujuk.
sebuah hadis Nabi SAW yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan semua orang tahu hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada seketul daging. Dan kita akan temui perkataan mudghah ini pada peringkat kejadian manusia, pembentukan manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala telah umumkan menerusi ayat yang ketiga surah Al-Hajj. Allah mengumumkan secara terperinci bermula daripada air benih yang namanya nutfah. Bersenyawa saja air benih itu akan terbit yang disebut sebagai alaqah. Alaqah itulah clots of blood. Benih lelaki dan sperma dan ovum itu bersenyawa, akan terbit darah. Darah itu yang disebut al-alaqah, dan kita baca dalam ayat yang kedua surah Al-Alaq, khalaqal insana min alaq. Selepas pembentukan itu, terhubungnya sel-sel yang membentuk dalam janin tadi, dalam embrio tadi, sehingga menjadi fetus. Perkembangan ini lebih awal disebut sebelum munculnya manusia menemui bidang obstetrik dan ginekologi. Dekat sini kita renung, kita dah sudah cukup akur bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang azali. Sebelum ada makmal, sebelum ada teknologi mengkaji kejadian manusia, Allah dah menyebut, berfirman mengenai peringkat kejadian itu secara explicit knowledge, terperinci. Datang peringkat selepasnya disebut kejadian manusia itu dalam bentuk mudghah, seketul daging. Dan kalau kita baca pentafsiran para mufassir, satu keunikan yang disebut dan diulas tentang peringkat kejadian itu daripada air benih kepada darah, daripada darah bertukar menjadi seketul daging, daripada daging itu berbentuklah formation yang berikutnya, adanya tulang, akhirnya adanya kulit, adanya organ dalaman. Kata para mufassir, di sini menunjukkan bahawa setiap peringkat kejadian manusia itu adalah bukan datang daripada apa yang boleh difikir oleh akal. Daripada air boleh berubah jadi daging, daripada daging boleh ada tulang. Kalau itu Allah boleh buat, mustahil manusia dah hancur, dah jadi debu. Dalam surah Yasin, wahiyya ramim itu, Allah tidak berkuasa untuk membangkitkan manusia. Satu renungan yang cukup dasar. Apa yang Nabi jelaskan tentang mudghah itu? Iza salahat ataupun iza saluhat, salahal jasadu kulluh. Sabda Nabi SAW, apabila baik mudghah itu, ketulan itu, baiklah daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Sebaliknya, wa iza fasadat, juga luas makna yang boleh kita gambarkan tentang fasadat ini. Apabila buruk bahagian itu, apabila keji bahagian itu, apabila terpalitnya bahagian itu, apabila bersarangnya mazmumah bahagian itu, apabila dicemari bahagian itu, juga dalam maksud fasadat. Fasada jasadu kulluh. Maka kesannya seluruh jasad itu mendapat kesan yang buruk, kesan daripada satu bahagian tadi, satu daging tadi, satu ketul daging tadi. Ala wahiyal qalb. Itulah bahagian yang disebut sebagai qalb. Apa benda qalb ini? Dalam terjemahan sering menyebutkan qalb itu adalah hati. Tetapi malam ni saya nak sebut qalb itu bukan hati. Kalau qalb itu merujuk kepada organ,
qalb itu adalah heart, jantung. Kerana Al-Quran menyebutkan hati dengan perkataan lain, iaitu kabad ataupun kabid. Kita baca dalam surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kabad itu hati. Kalau kita pergi Bukit Bintang, kita nak makan kebab, ataupun kat sini ada kebab Arab kan, kebab yang intinya hati ayam tu, dia akan sebut kibdah. Kabid itu hati, liver. Tapi bila sebut qalb, organ itu sebenarnya jantung. Saya tinggalkan sikit kerja rumah, kenapa disebut hati? Bulan depan saya tanya. Kita ambil hadis ini untuk kita cerna minda kita dari sudut pandangan kesihatan dan dari sudut pandangan agama. Kita sehingga saat ini kita boleh berkelip mata, kelopak mata kita, boleh menelan air liur, boleh bernafas, masih bernadi. Indikasi kepada hidupnya kita sekarang ni adalah kerana adanya degupan jantung dan denyutan nadi. Dan disebut kita ini masih bernyawa. Tapi agak-agak kalau kita buka jantung kita ni, jumpa tak nyawa tu? Belum ada alat perubatan yang, equipment perubatan yang boleh define dekat mana nyawa. Yang hanya dapat dikenal pasti adalah degupan tadi. Di sini sudah membuktikan satu bahagian lagi, kita perlu menerima bahawa hidup ini ada dua elemen, iaitu gaib dan nyata. Nyawa yang Allah bagi pinjam kat kita pun kita tak dapat nak ungkap bagaimana wujud nyawa itu. Di situ buktinya Allah SWT itu hidup, walaupun kita tidak melihatnya. Dan degupan jantung tadi sebagai satu indikasi. Dan kalau kita ambil secara purata, satu saat dengan satu degupan, 60 saat itu dengan 60 degupan, dikalikan dengan 24 jam, dikalikan dengan umur kita hari ni. Agak-agak kalau Allah keluar bil, boleh bayar tak agak-agak? Mati hidup balik pun tak mampu kita bayar bil tu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, nikmat Tuhan mana lagi yang kau nak dustakan? Allahu Akbar. Malu kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, cuba kira dengan umur kita sekarang ni, berapa kali dah dan jantung ni dah berdenyut, dah berdegup. Satu nikmat yang cukup besar. Dari sudut kesihatan, walaupun kita kata tadi tak ada equipment yang boleh define adanya nyawa dalam jantung tu, hanyalah tindak balas electrical charge yang dapat dilihat daripada reading mesin yang disambungkan pada bahagian badan untuk mengenal pasti degupan tadi. Nyawa tak tahu kat mana. Kalaulah dari sudut perubatan dan kesihatan, kalau jantung tadi bermasalah, sama ada bermasalah sejak lahir atau bermasalah akibat daripada gaya hidup, maka jantung tadi jadi lemah, tersumbat. Sebab ada valve kan? Ada valve untuk keluar masuk daripada dalam, membekalkan darah yang beroksigen, digunakan, return balik. Proses lagi yang dah digunakan oksigen tu, proses balik, pump balik. Bila jantung tadi lemah, kena pakai pula pacemaker. Dari sudut kesihatan zahiriah, lahiriah tadi, apabila bahagian ni bermasalah, tak sama kualiti hidup tu dengan orang yang betul-betul baik bahagian jantung tadi. Itu dari sudut kesihatan, dari sudut perubatan. Dari sudut agama, yang dikatakan apabila baik bahagian ini, baiklah keseluruhan jasad ini. Ada dua sudut pandang, ada dua dimensi yang saya nak sebut pada malam ini. Dimensi yang pertama,
darah dan fizikal kita ini, yang kita cerita tadi daripada mula pembentukan kita air benih sampailah kita dah lahir ke dunia, kita memerlukan keperluan biologi kita untuk berkembang. Sampailah kita besar, tubuh badan kita pada hari ini. Dan itulah kesan dan manfaat yang kita telah ambil daripada gizi yang terkandung dalam rezeki yang Allah beri kepada kita dalam bentuk makanan tadi. Tanpa kita sedar, dengan penuh rendah hati saya sebut benda ni, saya pun cukup takut. Apa yang kita makan itu menjadi darah daging, dan darah daging itu sentiasa kitarannya dalam badan kita ini, dan hanya menggunakan fungsi ini untuk keluar dan masuk. Tak pernah kita keluarkan semua darah kita, kita ambil darah baru. Walaupun sel darah itu sentiasa, apabila mati, dia akan mewujudkan satu sel yang baru. Kalaulah rezeki yang kita bawa masuk dalam tubuh kita itu, dan bahagian inilah yang proses darah keluar masuk itu, sampailah kita mati, rezeki itu adalah rezeki yang haram, kitaran darah dalam tubuh badan kita sehingga darah daging tadi juga turut haram sampai akhir hayat kita. Allah Akbar. Tak tahu mana saat kerja kita yang culas, yang mungkin kita lebih klaim, yang kalau yang tak betul, lagilah kita takut. Itu satu sudut pandang. Satu sudut pandang yang kedua, kita lihat hadis yang kedua pula. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar, ataupun min kibr. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak masuk syurga, tak masuk barang siapa yang pada bahagian yang bernama qalb tadi adanya rasa sombong, takbur ataupun takabur. Rasa tadi boleh ukur tak? Tak boleh ukur. Hanya satu lintasan. Saya nak sebutkan bagaimana kita faham tentang makna mithqala zarrah. Perkataan zarrah itu, dalam Al-Quran kita akan temui makna zarrah itu secara berperingkat mengikut pentafsiran yang sesuai dengan zaman pentafsir itu. Kita bagi laluan pada seruan azan, dan selepas ni kita sambung sikit lagi untuk penutup kuliah kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di penghujung majlis ilmu kita pada malam ini, kita nak habiskan apa yang kita bicarakan tadi tentang zarrah. Di zaman awal pentafsiran Al-Quran, zarrah ini ditafsirkan dengan makna debu. Kerana itulah yang dapat digambarkan betapa halusnya struktur debu itu. Dan datang zaman berikutnya, zarrah itu pernah disebut dalam pentafsiran dengan makna semut yang paling halus. Tak nampak, tapi bila dah kena gigit, baru tahu semut wujudnya benda tu. Saya nak sebut satu perkataan lah malam ni, saya tak tahulah. Saya rasa di peringkat umur para jemaah ni mungkin tahu, tapi kalau tanya anak cucu kita, dia tak tahu benda tu. Kita ni, saya sendirilah yang datang dari kampung, baru duduk di bandar. Zaman kecil-kecil dulu, kalau main tanah, mesti tak lepas kena daripada gigitan satu makhluk yang bernama tungau. Tuan-tuan tahu tungau?
Saya tak tahu saintifik namanya apa. Dan orang tua kita dulu, dalam drawer dia tu, dia ada spade angkut, yang spade kena selumbar tu, ada ketik kuku, lepas tu ada kantar lipat. Tahu-tahu dah bintat je kita kena gigit. Dia ambilnya kantar tu, disuluhkan kat kawasan bintat tadi tu, kena gigit tu, barulah kita nampak berlekuk, dalam lekuk tu ada serangga warna kemerah-merahan. Orang kampung dulu panggil tungau lah. Kena cari saintifik namanya apa saya tak tahu. Tak nampak. Tapi bila dah kena gigit, ada benda ni kat sini bila suluh dengan kantar. Zarrah. Tapi dalam tafsir taklah sebut tungau. Saya gambarkan begitu halus benda itu. Zaman perkembangan ilmu yang semakin luas, akhirnya manusia menemui zarrah itu dengan makna atom. Atom. Bukan bom atom tu, atom. Dan beberapa tahun selepasnya orang dah tak sebut dan tak bincang lagi tentang atom. Orang bincang tentang subatom, partikel yang lebih kecil lagi. Sampai abad kita pada hari ini, orang dah tak bincang atom, orang tak bincang subatom. Orang bincang tentang virus. Langsung tak nampak keberadaannya, tak dapat hidu kedatangannya, kehadirannya, tak dapat didengari utusan perpindahannya, hanya dapat diketahui apabila virus itu telah melakukan satu proses replication dalam badan kita. Barulah kita tahu tubuh badan tadi terjejas kesan daripada virus tadi. Kesimpulannya, yang boleh kita renung di sini. Yang pertama, betapa halusnya makna zarrah itu apabila disebut dalam hadis ini, tak masuk syurga bagi sesiapa yang pada qalb ini hanya satu lintasan rasa saja sombong pun tak boleh sukat, tak boleh dilihat. Mencerminkan bagaimana bersihnya bahagian ini, murninya bahagian ini, pasti yang terzahir daripada penampilan luaran itu mahupun lisannya adalah akhlak yang baik. Satu analogi yang baik untuk kita renung bersama, kalau satu hari kita dijemput sebagai tetamu ke sebuah rumah, maka tetamu menyediakan sedikit juadah untuk minum petang, dan minuman itu dibancur dan diletak dalam teko. Teko tu tak nampak air dalamnya. Kalau tuan rumah tak bagi tahu kita dan kita pun tak tanya, kita pun tak tahu air apa, melainkan setelah dituang ke dalam cawan. Kita tak akan tahu bagaimana kondisi bahagian tadi tu, yang dinamakan qalb tadi tu, seseorang, melainkan terzahir tutur bicara daripada lisannya, itulah gambaran dalamannya. Sebagaimana air yang kita tuang dalam gelas tadi. InsyaAllah, pada pertemuan yang akan datang, kita bicarakan lagi tajuk ini, bagaimana bencana lidah. Boleh jadi lidah seseorang itu menyebabkan kita berada di syurga Allah. Boleh jadi lisan seseorang itu menyebabkan 70 tahun lamanya di dalam neraka Allah. Waliyazubillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.